Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, SPRM mula bertindak dalam isu dana judi. Sanusi akan diheret ke Bukit Amat. Anwar Musa bakal timbalan Menteri Besar Kelantan. Hadi terus biar korban Mamali mati di tangan Tun Mahathir. PAS mengemukakan beberapa hujah menakis tomahan dan dakwaan bahawa parti tersebut menunggang agama. Ahli Parlimen Bagan Seran Datuk Idris Ahmad tampil memberikan contoh pihak atau individu yang memperalatkan agama ialah mereka yang meletakkan sesuatu perkara halal sebagai haram dan begitu juga sebaliknya. Katanya kedua tunggang agama ini ialah dalam satu masa kamu boleh bercakap tentang Islam dan dalam masa yang lain pula berfoya-foya, bersalam dan menari dengan wanita. Itu dikatakan peralatkan agama. Atau kamu bersama ulama dan masa lain tidak di mana menyokong perjuangan lain, maka itu dikatakan peralatkan agama atau tunggang agama. Jelas beliau dasar PAS sejak 1951 ialah berasaskan Islam dan ia jelas tentera dalam perlembagaan parti. Katanya itu dasar yang ada kepada kita, walaupun kepimpinan bertukar, ada yang cabut lari dan sebagainya, dasar tidak pernah berubah. Soal pendekatan politik ini ialah strategi dan boleh berubah tetapi prinsip tidak pernah berubah. Jika strategi bertentangan dengan agama, maka kita perlu korbankannya tetapi tetap berpegang kepada prinsip agama. Dalam pada itu, Idris menyatakan bahawa sebarang dasar dalam parti dikawal oleh Majlis Syura Ulama PAS dan tidak boleh dilaksanakan secara sembrono. Walaupun ahli Majlis Syura bukan dalam kalangan mujtahid mutlak tetapi melalui kaedah kolektif bagi satu keputusan sama ada boleh atau tidak. Jika perkara itu dilihat untung daripada politik tetapi tidak daripada sudut agama, kita tinggalkan. Maka sebab itulah kalau ada yang kata PAS tunggang agama, Alhamdulillah. Majoriti orang yang ada latar belakang agama, walaupun bukan berpendidikan agama tetapi faham, mereka akan sokong perjuangan kita. Tambahnya lagi agak mustahil sekiranya PAS menunggang agama, tetapi menerima penyertaan hampir 3,000 orang setiap bulan. Pengarah Kanan Siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hasim mengesahkan telah membuka kertas siasatan bagi meneliti dokumen yang diterima membabitkan aduan berhubung dakwaan Perikatan Nasional menerima dana wang judi ketika pilihan raya umum sebelum ini. SPRM menyatakan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Katanya siasatan itu termasuk mengenal pasti dan menyiasat latar belakang syarikat-syarikat yang dinyatakan dalam aduan. Media melaporkan pada 30 Mei lalu, seorang individu membuat laporan kepada SPRM dengan mengemukakan dokumen tertentu melibatkan dakwaan PN menerima dana daripada syarikat perjudian. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilapor berkata beliau tidak akan mengeluarkan kenyataan berhubung isu kemungkinan PN menggunakan wang judi pada pilihan raya umum lalu jika tidak mempunyai sebarang asas berhubung perkara itu. Menurutnya, siasatan terhadap dakwaan itu masih lagi berjalan melibatkan pelbagai agensi. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menjelaskan mengenai jawapan bertulisnya di Dewan Rakyat bahawa beliau tidak menyatakan dakwaan terhadap dana judi melibatkan PN dihenti atau digugurkan. Barisan Nasional Negeri Sembilan mengesahkan gabungan itu ditawarkan 16 kursi DUN pada pilihan raya negeri akan datang. Bagaimanapun ketika dihubungi pengerusinya, Jalaluddin Alias berkata pihaknya meminta tambahan 2 kursi lagi daripada PH supaya kedua-dua gabungan itu mendapat agihan kursi sama rata. Katanya yang telah diselesaikan sekarang ini ialah status quo PH dapat 20 dan BN 16 kursi. Jadi kita teruskan mesyuarat sebab saya minta supaya beri tambahan 2 lagi kerusi. Ini supaya kita masuk PRN secara sama rata. Kedua-dua pihak 18 kursi masing-masing daripada jumlah 36 kursi DUN di negeri tersebut. Namun ahli Parlimen Jelebu itu mengakui bukan mudah PH memberikan kerusi yang mereka menang sebelum ini. Tetapi macam saya beritahu kawan-kawan PH, ini adalah masa untuk kita berkorban, give and take atas semangat bekerjasama. Kerana kita nak jentera kita bersemangat tahap maksimum masing-masing PH dan BN. Gabungan dua jentera ini untuk pastikan tiada pembangkang di Negeri Sembilan. Untuk rekod pada PRU 14, Pakatan Harapan menawan Negeri Sembilan buat kali pertama dan berjaya membentuk kerajaan negeri selepas memenangi 20 kursi berbanding BN yang hanya menang 16 kursi DUN. Susulan penubuhan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan pada PRU 15, PN dan PH akan bergandingan menentang Perikatan Nasional pada PRN kali ini. DUN Negeri Sembilan dijangka dibubarkan pada Jun ini. Sementara itu, Jalaluddin berkata BN telah meminta 1 kursi DUN untuk ditandingi di Parlimen Seremban.
Ini kerana katanya gabungan itu tidak memiliki sebarang kursi DUN di kawasan parlimen berkenaan. Jadi mestilah ada wakil BN di Seremban. Sekurang-kurangnya satu kawasan parlimen mesti ada wakil daripada parti. Kita dah sampai peringkat akhir, jadi keputusan akan dibuat pimpinan atasan, pucuk pimpinan dan kita biarkan Majlis Presiden buat keputusan akhir. Menurutnya, pucuk pimpinan akan membuat keputusan muktamad berhubung pengagihan kerusi dalam tempoh 2 minggu. Polis dijadual bertemu dengan Muhammad Sanusi Makno bagi mendapatkan keterangan Menteri Besar Kedah berhubung isu Pulau Pinang yang dibangkitkan yang baru-baru ini. Setiausaha Polis Diraja Malaysia, Nosia Saduddin berkata sebelum ini pihak berkuasa menerima laporan polis mengenai Sanusi. PDRM berkata membuka satu kertas siasatan ke atas Sanusi ekoran kenyataannya mengenai status Pulau Pinang yang didakwa ahli politik terbabit sebagai milik Kedah. Katanya, rakaman percakapan Menteri Besar Kedah mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah akan dibuat pada 7 Jun. Baru-baru ini Sanusi mendakwa Pulau Pinang sebenarnya masih milik Kedah dan bukannya sebuah negeri yang berasingan. Pengarah Pilihan Raya PN itu mendakwa dia membuat kenyataan tersebut berdasarkan kepada kajian akademik. Sebelum ini, media memantik Sanusi sebagai berkata disebabkan keadaan itu, generasi sekarang perlu membetulkan sejarah dan meminda perlembagaan. Katanya jika saban tahun kandungan perlembagaan dipinda di Parlimen mengikut proses dan prosedurnya, berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula penemuan kukuh hendak diketepikan hanya kerana isu kandungan perlembagaan? Nosia berkata siasatan ke atas Sanusi dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman mengikut Seksyen 505B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya kes masih di peringkat siasatan. Seksyen 505B Kanun Keseksaan membabitkan peruntukan bagi menyekat penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegetaran kepada awam. Manakala Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melibatkan sekatan penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat lucah, palsu ataupun mengancam individu lain. Bekas pemimpin UMNO Kelantan Tan Sri Anwar Musa sedia untuk bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang sekiranya mendapat tawaran. Menurut Presiden Muafakat Nasional itu, buat masa ini, beliau masih belum mempunyai parti namun mengakui sudah menghantar borang keahlian kepada PAS. Katanya, saya dahulu tidak berparti dan sehingga malam ini. Tetapi saya telah memohon untuk menjadi ahli PAS, belum lagi diluluskan dan masih tunggu. Bagaimana saya nak bertanding dalam PRN sebab parti belum ada. Tapi saya pasti saya tidak akan bertanding sebagai calon bebas. Kalau ditakdirkan saya diterima menjadi ahli PAS, setelah saya tak diperlukan ahli UMNO, saya okey bertanding, saya rela. Ini perjuangan dalam politik. Saya tidak boleh ada dalam UMNO yang falsafahnya sekarang melanggar pegangan hidup saya terhadap DAP. Saya tidak boleh terima bukan kerana Melayu atau Cina, tetapi kerana ideologi, perlembagaan dan perjuangan mereka. Anwar menambah beliau tidak boleh menerima Tan Sri Lim Kit Siang yang menolak bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam di Parlimen. Katanya dia mahu Malaysia menjadi negara sekular. Saya tidak boleh terima DAP yang masih berpegang pada konsep Malaysian Malaysia. Jadi apabila UMNO pergi mengangkat DAP sebagai pasukan mereka, saya tidak boleh berada dalam perjuangan begitu. Kalau parti dah lari daripada dasar, kita reda tidak berada dalam parti itu, tidak ada masalah. Ahli Parlimen Marang Abdullah Hadi Awang enggan mengulas mengenai peristiwa Mamali ketika hadir sidang media bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya itu di luar daripada format kita. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir menjelaskan pakatannya bersama Abdul Hadi kini demi perjuangan orang Melayu. Katanya dia Abdul Hadi, Melayu, saya Melayu, kita bekerjasama. Dia PAS, saya bekas UMNO. Pada Mei lalu, PAS secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diawali Mahathir. Sehubungan itu, tragedi Mamali pada 19 November 1985 yang meragut 18 nyawa menjadi modal di media sosial untuk menyerang PAS dan Abdul Hadi. Tragedi Mamali merujuk kepada perselisihan antara penyokong PAS dan pendakwa Ibrahim Mahmud atau lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya dengan pihak polis di Baling Kedah. Pertembungan antara mereka menyebabkan 14 orang awam terbunuh termasuk Ibrahim dan 4 anggota polis terbunuh. Dr. Mahathir ialah Perdana Menteri ketika itu. PAS mempersalahkan Mahathir berhubung apa yang berlaku. Manakala bekas Perdana Menteri itu pula mendakwa ia sebenarnya adalah kesalahan Hadi yang didakwa meniupkan keganasan melalui amanat Hadi pada 1981. PAS mendakwa operasi Angkara dilancarkan pihak keselamatan ketika itu bermotifkan politik bagi membendung pengaruh Ibrahim yang luas dalam mengikut PAS. Anggota PAS yang terkorban dianggap syahid oleh PAS. Ketika menjalin hubungan dengan UMNO melalui Muafakat Nasional pada 2019, Abdul Hadi turut ditanya mengenai Mamali. Kata Presiden PAS, semua isu yang menghalang kerjasama itu dapat diatasi. Katanya ia kerana kepentingan nasional mengatasi kepentingan Mamali, kepentingan peribadi.
Alhamdulillah orang Mamali pun terima UMNO. Bagaimanapun, pada era kerjasama muafakat nasional, Mahathir telah berada di luar UMNO memimpin Parti Pejuang. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.